Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang indeks. Apa itu indeks? Indeks ialah wakil kepada pendaraban nombor yang sama secara berulang. Contoh, 2 darab 2 darab 2 sama dengan 8. Nombor 2 ini telah didarabkan secara berulang sebanyak 3 kali. Dan pendaraban berulang ini kita boleh wakilkan kepada 2 kuasa 3 sama dengan 8. Mari kita kenali formula bentuk indeks. A kuasa N. A ialah asas. Asas ialah nombor yang didarabkan. N ialah indeks. Indeks ialah berapa banyak kali nombor tersebut didarabkan. Contoh, 2 kuasa 3. 2 ialah asas. Maknanya kita akan mendarabkan nombor 2 ini berapa kali? 3. Sebanyak 3 kali. Jadi 2 darab 2 darab 2. Okey, untuk indeks dia bukannya A darab N, bukannya 2 darab 3. Jawapannya lain. Ianya ialah 2 darab 2 darab 2 sebanyak 3 kali. Contohlah kalau N tu 3. Lepas tu untuk A dia tak boleh jadi kosong. Asas tak boleh jadi kosong. Suatu nombor sama ada dalam bentuk nombor bulat atau nombor pecahan boleh ditukarkan kepada bentuk indeks dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Jom kita lihat contoh untuk lebih memahami topik ini. Okey, untuk soalan pertama ni dia kata tulis nombor 64 dalam bentuk indeks menggunakan asas 2 dan 4. Asasnya dia dah nyatakan asas 2 dan asas 4. Nombor asalnya, nombor bulat tu adalah 64. Jadi kita kena bahagikan 64 ni dengan asas yang disebutkan tadi. Kan dengan pembahagian asas 2 lah. Okey, 64 kita letak dekat dalam. Kita buat macam ni bentuk bahagi dia, 2 dekat luar. Jadi macam mana kita nak kira kan sebenarnya? Sebenarnya cara nak kiranya kita kena tengok. 64 bahagi 2 dapat berapa? Dapat 3, 6, 0, 4, 2, 4, 0. Jadi kat sini dia 32. 64 bahagi 2, 32. Buat lagi pembahagian. Sini nombor 2. Kita ulang step yang sama. Kita akan dapat 16. Buat lagi pembahagian 2. Dapat 8. Buat lagi pembahagian 2, kita akan dapat 4. Kita buat lagi pembahagian seperti tadi. Bahagi 2, kita akan dapat 2. Kita buat lagi pembahagian macam tadi. 2, kita akan dapat 1. Pastikan pembahagian berulang ini dibuat sehingga kita dapat hasil dia 1. Jawapan lastnya mesti 1. Mesti. Lepas tu kita tengok berapa banyak kali kita kena bahagikan nombor 64 ni dengan asas 2. Kita kira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya pembahagian ni perlu dilakukan sebanyak 6 kali. Jadi bentuk indeks untuk 64 ialah 2 ialah asas yang kita guna tadi. Ini asas. Berapa kali? Indeks tu kan berapa kali kita buat untuk dapatkan 64. Jadi macam ni kita kena bahagikan 6 kali. Jadi indeks dia adalah kuasa 6. So 2 kuasa 6 sama dengan 64. Macam tu cara nak cari nilai indeks. Nilai dalam bentuk indeks. Alright, jom kita lihat contoh menjadikan pecahan dalam bentuk indeks. Tadi kita ada contoh nombor bulat. Sekarang kita guna contoh pecahan. Okey, pecahannya ialah 32 per 125 dalam bentuk indeks menggunakan asas 2 per 5. Okey, kat sini pecahan dia dah kasih. Lepas tu yang ini dia punya asas yang kita perlu guna. Okey, boleh lihat nombor yang saya warnakan warna biru ni. Maknanya
32 perlu ditukar dengan menggunakan asas 2. Atas dengan yang atas. Manakala yang pembawah pula 125 perlu ditukar dengan menggunakan asas 5. Okey? Jom kita lihat. Lepas kita dah tahu tadi 32 perlu menggunakan asas 2 dan 3125 perlu menggunakan asas 5. Jadi kita buat pembahagian berulang secara biasa dan kita lihat berapa kali nombor tersebut perlu dibahagikan untuk mendapatkan nilai 1. Okey, nilai 1 ya semua. Nilai akhir untuk pembahagian berulang perlulah 1. Okey, kita lihat 2 ini perlu dibahagikan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali. Okey. Manakala 5 yang sebelah sini perlu dibahagikan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5 kali. Jadi, pecahan kita dalam bentuk indeks akan begini. 2 yang atas tadi, asas yang atas bahagi 5, asas yang bawah dikuasakan dengan indeks dia. Berapa kali? 5 kali. Untuk mendapatkan nilai 32 per 3125. Okey, untuk latihan, tadi kita biasa jumpa yang positif je kan? Okey, sekarang kita jumpa yang negatif 7 dalam kurungan kuasa 3. Maknanya dekat sini, negatif 7 ini telah dibahagikan sebanyak 3 kali. Negatif 7 darab negatif 7 darab negatif 7. Kita akan dapat nilai dia negatif 343. Okey, macam yang kita tahu, kalau negatif darab dengan negatif, dia akan jadi positif. Alright. Negatif darab positif, dia akan jadi negatif. Okey. Seterusnya, kita pergi contoh yang kedua. Contoh untuk pecahan 2/3 kuasa 4. Okay. Maknanya pecahan ini kita akan darabkan dia sebanyak 4 kali. 2/3 darab 2/3 darab 2/3 darab 2/3. Jadi 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 darab 2 16. 3 darab 3 9, 9 darab 3 27, 27 darab 3 81. Itulah cara untuk mengira. Alright, jom kita pergi kepada subtopik hukum indeks. Jom kita lihat senarai hukum indeks. Okey, pertama, hukum indeks ni biasa digunakan dalam operasi. Okey, kita kena mahir hukum indeks ni, kena faham betul-betul macam mana konsepnya, baru boleh buat penyelesaian masalah. Yang pertama kita ada A kuasa M darab A kuasa N. Okey, kalau dia darab, kuasa dia ni kita jadikan dia tambah. M tambah dengan N. Okey, kita kena pastikan asas tersebut A ni adalah nombor yang sama. Alright, kalau darab akan jadi tambah. Kita pergi kepada yang kedua, A kuasa M bahagi A kuasa N. Kalau bahagi, dia akan jadi tolak. A M tolak N. Okey, yang ketiga, dalam kurungan A kuasa M tutup kurungan N. Okey, kalau macam ni, yang berjumpa dekat kurungan ni, kita kena darabkan. Okey, kita akan dapat macam ni lah nanti. A M darab N. Itu yang dia jadi MN. A M N. Okey, yang keempat, A kuasa negatif N. Kat sini kuasa dia jadi negatif. Perasan tak negatif?
Jadi kuasa indeks yang negatif kita kena positifkan dia. Macam mana nak positifkan dia? Kita boleh buat macam ni. Satu ni memang constant. Satu memang sama je satu. Satu per A kuasa N tadi. Maknanya bila dia jadi dalam bentuk pecahan, nilai negatif dia tu hilang. Okey? Kita akan buat dia macam ni lah. 1 per A kuasa N. Yang kelima kita ada punca kuasa N punca kuasa A. Untuk bentukkan punca kuasa ni kepada bentuk indeks, kita boleh buat A. Okey, yang satu ni, kuasa untuk asas, indeks asas tadi. Okey, A1. Kat sini kan kita punya asas A kuasa 1 kan. Jadi belah atas ni kita kena buat A kuasa 1 per N. N ni adalah nilai untuk punca kuasa. Okey, faham tak? A yang satu ni adalah nilai asas. Yang N ni nilai punca kuasa. Okey, lagi satu pada ingatan ya. Kalau A tu dia tak bagi kuasa apa-apa, maknanya dia A kuasa 1. Contoh jumpa kat dalam soalan M N kuasa 2 kan. M tu dia tak bagi apa-apa nilai. M tu adalah kuasa 1. Okey, yang kedua, kalau jumpa A kuasa kosong, apa-apa yang kuasa dengan kosong, jawapannya mestilah 1. Okey. A ni dia tak boleh jadi kosong. Jom kita tengok satu contoh soalan yang menggabungkan semua operasi hukum indeks ni supaya lebih faham. Alright, mari kita lihat satu soalan yang merangkumi hukum indeks yang kita belajar sebentar tadi. Okey, soalan kat sini kita ada negatif 3x dalam kurungan kuasa 3 darab 2x kuasa 3y negatif 4 dalam kurungan kuasa 2 bahagi dengan 108 X kuasa 4, Y kuasa 3. Ini kita punya question. Ini kita punya soalan. Pertama sekali, kalau kita jumpa asas yang tiada specific number atasnya, tak ada indeks, maknanya asas itu adalah X kuasakan dengan 1. 1 Oh, 1. Sorry. 1. Okey. X ni kuasa 1. Jadi kalau jumpa dalam kurungan macam kita belajar tadi, dia perlu didarabkan. Jadi kita buat perkembangkan ya. Indeks yang perlu didarab tadi kita kena kembangkan. Bukan setakat indeks asas saja kita kena darab. Nombor ni pun kita perlu kuasakan dengan kuasa kurungan ni. Contoh macam ni ya. Negatif 3 kuasa 3. So X ni X1 darab 3. Kita akan dapat X3 darab dengan 2 kuasa 2. Okay. X3 darab 2. Macam ni. Y negatif 4 darab dengan kuasa kurungan darab 2. Okay. Yang bawah ni biasa. Kita tak perlu buat apa-apa sebab dia memang macam ni. Tak ada apa-apa kurungan. Jadi dia okey. Kita teruskan. Negatif 3 kuasa 3 kita dapat negatif 27 X kuasa 3 darab 4 X kuasa 6 Y negatif 8 per 108 X kuasa 4 Y kuasa 3. Dekat sini ini masih belum jawapan akhir. Kerana kita boleh tengok dia ada banyak tau. X tu ada sampai 3. 1, 2, 3. Jawapan akhir kita kena pastikan asas ni hanya ada satu sahaja. Okey, jom kita tengok macam mana step nak tentukan hukum indeks mana yang kita perlu guna. Alright, kita lihat macam mana stepnya kita tentukan. Jadi kita ada negatif 27 X kuasa 3 darab 4 X kuasa 6 Y tolak 8 bahagi dengan 108 X kuasa 4 Y kuasa 3. First kali kita asingkan semua nombor tu. Kita ambil ya nombornya negatif 27. Negatif 27 darab dengan 4. Okey, bahagi dengan 108. Sebab dia dekat kawasan yang bahagi.
So, untuk yang asas X tu. X, kita ambil asas X dulu. X kuasa 3. Kat sini dia jumpa darab. Sebelah sini ada X juga, X kuasa 6. Kalau kita jumpa indeks, darab indeks, darab tu kita kena tukar jadi tambah. Jadi kita 3 tambah 6. Macam tu juga kalau kita jumpa yang bahagi, kita kena tukar jadi tolak. Sambung je. 3 tambah 6 tolak dengan 4. Macam tu juga dengan Y. Y negatif 8 bahagi Y negatif, bahagi Y kuasa 3, kita akan dapat Y negatif 8 tolak 3. Seterusnya jawapan kita akan dapat negatif 1 X kuasa 5 Y negatif 11. Macam kita tahu tadi, untuk indeks tak boleh negatif. Betul? So macam kita belajar tadi, X negatif and kita kena tukar dia jadi 1 per A kuasa N. Jadi macam dalam kes ni, kita tukarkan dia 1 per Y kuasa 11. Jadi Y kuasa 11 ni akan duduk dekat bawah. Okey. Kita akan dapat jawapan negatif X kuasa 5 per Y 11. Macam ni cara untuk mencari, permudahkan soalan indeks. Alright, itu sahaja perkongsian kita pada kali ini. Jika anda ada sebarang soalan, boleh terus email kepada saya atau tinggalkan di komen di bawah. Terima kasih. Bye-bye.